السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, datangnya kita berkumpul di sini ialah untuk satu maksud, iaitu bagaimana agama yang sempurna datang dalam kehidupan kita dan semua umat Nabi SAW. Dan maksud inilah maksud pengutusan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Atas maksud inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah utuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul kepada kaum dan umat mereka, supaya agama yang sempurna datang dalam kehidupan umat tersebut, yang hanya saja dengan agama itu sahaja umat dan kaum itu akan berjaya. Tanpa agama yang sempurna, tanpa mentaati perintah Allah, tanpa mengikut tunjuk ajar yang diberikan oleh Nabi-Nabi yang diutuskan kepada kaum-kaum yang tertentu, pasti mereka tidak akan berjaya. Kejayaan hanya saja dalam agama. Siapa sahaja yang ambil agama, dia akan berjaya. Dan siapa sahaja yang tinggalkan agama, dia akan gagal. Inilah perkara yang telah disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Apabila Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mendakwahkan kaum mereka, umat mereka kepada Allah, untuk beriman kepada Allah dan untuk mengikut tunjuk ajar yang disampaikan oleh Nabi berkenaan, kaumnya ataupun umatnya yang memiliki segala jenis kemajuan yang sesuai pada zaman mereka masing-masing menentang. Kerana rata-rata Nabi-Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa asbab zahir. Maksudnya tidak ada bersama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tersebut asbab-asbab yang umumnya kaum tersebut dan umat tersebut menganggap apabila seseorang memiliki perkara-perkara tersebut, dia berjaya. Mereka dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kuasa. Mereka dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harta. Bahkan mereka dihantar tanpa keluarga pun. Ada sebahagian mereka yang tidak ada keluarga. Untuk membantu mereka, untuk menolong mereka dalam menyampaikan dakwah, atau mempertahankan semata-mata atas dasar perkauman daripada gangguan-gangguan orang yang menentang Nabi-Nabi tersebut. Manakala satu pihak lagi di kalangan Nabi-Nabi, orang yang menentang Nabi dan Rasul ini, mereka memiliki segala asbab zahir yang pada zaman mereka
Mereka menganggap bahawa mereka lah orang yang berjaya. Mereka lah orang yang hebat. Mereka lah orang yang maju. Mereka lah orang bijak pandai. Dan mereka mula menentang nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran untuk tatapan kita, untuk kita ambil pengajaran. Semua kisah nabi-nabi dan rasul-rasul diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, menggambarkan apabila nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut menjalankan usaha dakwah, mereka ditentang oleh kaum mereka. Tetapi semua kisah nabi-nabi dan rasul-rasul, natijahnya, kesudahannya, nabi berjaya. Yang menentang nabi semuanya gagal. Yang menentang nabi semuanya binasa. Mereka boleh miliki apa yang mereka nak milik. Mereka boleh ada kuasa, adalah kuasa. Mereka nak ada harta, adalah harta. Mereka nak ada pengikut, adalah pengikut. Tetapi semua perkara-perkara tersebut sedikit pun tidak membantu mereka. Sedikit pun tidak menolong mereka ketika datangnya tangkapan Allah, lantaran mereka tidak beriman dengan Allah dan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Tidak ada satu pun, mana-mana Nabi atau mana-mana Rasul yang apabila berhadapan dengan kaum dan umat mereka yang mempunyai segala mata benda dunia, dia kalah ataupun dia gagal. Semua Al-Quran mengisahkan mereka berjaya. Tidak dinafikan bahawa ada sebahagian nabi-nabi dan rasul-rasul dibunuh, disyahidkan. Kesyahidan bukan bermakna gagal, bahkan berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak syahid, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghina mereka. Dan inilah satu keputusan daripada Allah, satu sunnatullah. Sunnatullah yang tidak berubah-ubah sampai hari kiamat. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak ada perubahan sekali-kali. Kamu tidak akan dapati perubahan dalam sunnatullah. Yani siapa yang ambil agama, dia pasti berjaya. Siapa yang tinggalkan agama, dia pasti gagal. Dan perkara inilah saya dan tuan-tuan kena faham. Dan perkara inilah saya dan tuan-tuan kena sampaikan kepada manusia. Bahawa sekiranya kamu inginkan kejayaan, kamu tidak dapat lari daripada bawa agama dalam kehidupan kamu. Mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak, kamu boleh miliki apa sahaja yang kamu ingin miliki, pasti kamu akan gagal. Sekiranya kegagalan tersebut tidak zahir dalam bentuk keduniaan, di akhirat pasti kamu gagal. Kerana di dalam kehidupan akhirat tidak ada apa-apa soal pun yang berkaitan dengan apa yang kita miliki di dunia, sama ada kedudukan ataupun harta. Yang ada soalan berkaitan dengan tanggungjawab Allah ataupun tanggungjawab yang kita kena lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan tersebut. Satu orang yang ada kuasa,
dia memerintah, dia ada kuasa, dia memerintah. Soalan daripada Allah Subhanahu wa taala bukan masalah ada tidak ada kuasa, ada tidak ada kerajaan, tapi soalan yang ditanya kerajaan yang Allah bagi kepada kamu, kuasa yang Allah bagi kepada kamu, apakah perintah-perintah Allah yang kamu telah tunaikan? Apakah hak-hak kuasa yang ada yang berkaitan dengan perintah Allah yang kamu telah tunaikan? Begitu pula satu orang yang ada harta, pertanyaan daripada Allah bukan sama ada kamu ada harta ataupun tidak ada harta. Bahawa kamu ada harta yang banyak kamu berjaya, dan kamu tidak ada harta kamu gagal. Tetapi yang ada harta yang akan ditanya oleh Allah, apakah hak Allah yang ada dalam harta tersebut kamu telah tunaikan ataupun tidak? Kita qiyas atas perkara tersebut semua benda. Seorang ada kedai, bukan pertanyaan ada kedai atau tidak ada kedai, untung ataupun rugi. Kamu ada 10 kedai ke, 2 buah kedai ke? Kamu ada syarikat besar ke, ada kedai runcit kecil ke? Itu bukan soalan. Sama ada kamu ada syarikat, kamu ada kedai, 1, 10. Soalannya, perintah-perintah yang ada di dalam kedai itu kamu laksanakan ataupun tidak? Ini soalan dia. Oleh sebab itu, siapa sahaja yang bawa agama, dia ada harta, dia bawa agama, dia berjaya. Dia ada kuasa, dia bawa agama, dia akan berjaya. Dia ada kedai, dia bawa agama, dia akan berjaya. Siapa sahaja yang bawa agama dalam apa sahaja bidang kedudukan yang dia ada di dunia ini, dia akan berjaya. Tetapi sekiranya dia tidak bawa agama, walaupun orang yang paling fakir di dunia pun, dia pun akan gagal. Maupun orang yang paling kaya di dunia pun, dia akan gagal. Ukuran kejayaan, ukuran kegagalan bergantung kepada agama. Man 'amila salihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, barang siapa yang beriman, beramal saleh, barang siapa beramal saleh daripada lelaki ataupun wanita, daripada lelaki dan wanita, padahal dia beriman pada Allah, nescaya kami akan kurniakan kepadanya kehidupan yang baik. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengurniakan kehidupan yang baik bukan berasaskan kepada mata benda dunia, tetapi berasaskan kepada amal. Amal yang terbit daripada anggota 8 kerat kita. Amalan tangan, amalan kaki, amalan mata, amalan hati. Pergerakan anggota kita ni dipanggil amal. Amal yang terbit daripada tubuh badan kita ini menepati perintah Allah ataupun tidak. Sekiranya amalan yang terbit daripada anggota tubuh badan kita menepati perintah Allah, kita akan berjaya. Sekiranya amalan yang terbit daripada anggota kita yang 8 kerat ini bertentangan dengan perintah Allah, kita akan gagal. Tidak ada janji Allah untuk kebaikan. Yang kita nampak kehebatan, yang kita nampak macam berjaya, itu tipu daya. Tipu daya. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nescaya kami akan kurniakan kepada mereka ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka telah amalkan, yang mereka amalkan. Ganjaran pahala akhirat lebih baik daripada itu, dan kekal. Amalan kita untuk satu masa yang pendek, untuk satu kadar umur yang tertentu, tetapi ganjaran Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan tersebut berpanjangan untuk selama-lamanya. Ini kata putus daripada Allah bahawa janji kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat bergantung kepada amalan yang kita buat dalam kehidupan dunia.
Inilah fikir perkara yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang disampaikan kepada umat. Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada umat, semuanya mereka merahmati umat mereka, mengasihani umat mereka, menyayangi umat mereka lebih daripada seorang ibu menyayangi anak-anak mereka. Mereka inginkan bahawa nabi-nabi punya keinginan bahawa sebagaimana setiap individu umat saya selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun nabi yang hati mereka inginkan bahawa umat dia masuk neraka. Kehendak nabi nak menyelamatkan umat, nak bawa umat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan fikir risau ini juga perlu ada dalam setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita mewarisi kerja baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terakhir. La nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum. Tidak ada nabi selepas aku dan tidak ada umat selepas kamu. Dan tanggungjawab kerja kenabian Allah Subhanahu wa taala telah amkan kepada semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kira lelaki ataupun wanita. Semua bertanggungjawab. Dan atas tanggungjawab inilah Allah Subhanahu wa taala telah utamakan, kedepankan amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar daripada tanggungjawab yang lain. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Lelaki mukmin dan wanita mukmin, sebahagian mereka pembantu kepada sebahagian yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tinggalkan ayat tersebut setakat itu je. Kerana sekiranya setakat itu bantu-membantu ni, apa yang kita faham, itu yang kita akan tafsirkan ataupun itu yang kita akan faham. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa bantu-membantu satu sama lain daripada sudut apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala takdimkan, utamakan ikhtisas, pengkhususan bantu-membantu atas umat ini. Tanggungjawab yang pertama ialah menyeru kepada ma'ruf dan mencegah daripada munkar. Kemudian barulah datang wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, dan secara umum wa yuti'una Allah wa rasulah. Barulah ketaatan secara umum. Yang pertama, dakwah, menyeru umat kepada Allah, menyeru umat kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Begitu juga di ayat yang lain Allah kedepankan amar bin ma'ruf wa nahi 'anil munkar li ikhtisas, pengkhususan umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman dengan Allah ini dilakukan oleh semua umat, daripada anak cucu Adam alaihi salam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua beriman kepada Allah. Tetapi bezanya yang menjadikan umat ini umat yang terbaik ialah satu tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada mereka, iaitu tanggungjawab dakwah. Bahawa kamu menyeru kepada ma'ruf dan kamu mencegah daripada munkar. Atas tanggungjawab inilah umat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka umat yang terbaik. Umat yang terbaik kerana mereka mewarisi satu tanggungjawab, satu kerja yang biasanya Allah Subhanahu wa taala hanya kurniakan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam, semua umat ini telah diberi mandat, telah diberi pengkhususan bahawa mereka bertanggungjawab sebagaimana Nabi bertanggungjawab menyuruh manusia kepada Allah, menyuruh manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Apabila umat ini mereka berada di atas tanggungjawab mereka, Allah Subhanahu wa taala telah muliakan mereka. Allah tinggikan mereka, Allah agungkan mereka.
Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Setiap daripada mereka memahami tanggungjawab ini. Walaupun orang yang baru masuk Islam, orang yang hari ini umumnya kita kata mu'allaf, orang yang hari ini kita kata mu'allaf baru masuk Islam, itu pun dia faham tanggungjawab dia. Apa yang dia nak buat apabila dia menerima Islam? Contoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tufail Dawsi radhiyallahu anhu. Dia masuk saja Islam, dia peluk saja Islam. Apa yang dia minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak balik dakwah kaum dia kepada agama. Dan apabila dia minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dakwahkan agama, Nabi tidak pernah pun melarang dia dengan berkata awak muallaf baru masuk Islam, tak ada ilmu, tak payah dakwah, tak ada. Tak sabit dalam hadis tu bahawa Nabi larang. Waf Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tanya Nabi mengenai Islam, tanya Nabi mengenai iman. Nabi bagi tahu kepada mereka dan Nabi kata sampaikan man wara'akum. Sampaikan orang-orang yang ada di belakang kamu daripada kaum kamu. Dan tidak dinyatakan bahawa kamu amalah dulu sendiri. Kamu ni baru masuk Islam, mu'allaf, tak ada ilmu lagi, tak payah dakwah, tak ada. Dan Tufail Dawsi radhiyallahu anhu balik dakwah kaum dia, diringkaskan cerita, datang kepada Nabi semula sebelum hijrah. Dan oleh kerana kaumnya tidak mau ikut, dia telah minta Nabi doakan untuk kebinasaan mereka. Nabi angkat tangan. Sahabat-sahabat semua dah rasa takut, gemetar bahawa habislah Daus. Tapi apa doa Nabi? Allahumma hdi Dausan. Allahumma hdi Dausan. Allahumma hdi Dausan. Ya Allah berilah hidayat kepada Daus. Ya Allah berilah hidayat kepada Daus. Ya Allah berilah hidayat kepada Daus. Dia balik dakwah lagi dan dia datang bawa 80 keluarga ketika Nabi balik daripada Khaybar tahun 6 Hijrah. 80 keluarga di antara mereka Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imamul Muhaddithin. Dia belajar 4 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun 6 Hijrah dan Nabi wafat tahun 10 Hijrah. 4 tahun duduk dengan Nabi. Dan meriwayatkan 5,000 hadis lebih dalam khazanah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5,374 hadis dalam khazanah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 tahun belajar dengan Nabi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nak belajar ilmu kena takwa syarat. Dan juga Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ketika dia masuk Islam, datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu di Madinah. Dakwah mereka, ketua kaum. Dia memeluk Islam. Dan setelah memeluk Islam, fikir dia bagaimana dakwah kaum dia. Dan dia balik dakwah kaum dia. Mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak sabit daripada Mus'ab bin Umair melarangnya daripada mendakwahkan agama. Atas dasar kamu jahil, kamu baru masuk Islam, kamu mu'allaf tadi. Dan hari ini kadang-kadang kita silap faham. Macam mana nak dakwah? Bukan ustaz, bukan orang alim. Kalaulah sahabat-sahabat dilarang oleh Nabi SAW pada ketika itu, bagaimana keadaan kita? Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu, setelah dia memeluk Islam, Nabi kata, kamu jangan zahirkan Islam kamu. Nanti apabila aku zahir, aku menang, nanti kamu datang jumpa aku. Nabi larang daripada menzahirkan keislamannya. Dan tetapi oleh kerana dia merasa tanggungjawab tersebut, dia telah iklankan kalimat tauhid di dalam Masjidil Haram. Dan dia dipukul hampir mati. Abbas radhiyallahu anhu selamatkan dia. Hari pertama. Kalaulah dakwah tak boleh, kerana mu'allaf bermasuk Islam tak ada ilmu, hari pertama kena pukul,
sudah tentu sabit daripada Nabi SAW, Nabi larang. Karena benda ni bukan kisah kecil. Kisah ni kisah besar. Orang Islam sikit dan permulaan Islam. Sahabat-sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan orang-orang lain ada pada ketika itu. Kalau satu orang kena pukul, semua mereka tahu. Tapi tidak ada satu orang pun yang meriwayatkan Nabi kata, itulah Abu Zar. Kalau nak katalah. Tak ada pun yang, kan aku dah larang. Jangan dakwah. Kamu degil. Tak ada. Dan hari kedua, dia elankan lagi kalimah tauhid. Kena pukul lagi. Pun tak sabit daripada Nabi SAW. Nabi larang. Dah hari ketiga, iklan lagi, kena pukul lagi. Itu pun tak sabit daripada Nabi SAW. Nabi larang bahawa kamu ni, kan aku dah kata kamu mu'alaf. Kamu jahil, tak faham ke? Tak ada. Kerana Nabi SAW melarang beliau atas dasar keselamatan. Kerana dia orang luar, orang Ghifar. Jalan atas daripada Madinah. Datang kat Mekah seorang-seorang. Tak ada keluarga, tak ada siapa nak bantu kalau apa-apa terjadi pada dia. Tetapi oleh kerana memahami keinginan Nabi SAW, kerisauan Nabi SAW, bagaimana kalimah ini sampai kepada setiap umat, dan beliau telah laksanakan keinginan dan kehendak Nabi SAW. Ini nama memahami mansyah. Memahami mansyah, ini kehendak dan keinginan baginda SAW. Para sahabat radhiyallahu anhu memahami kehendak, yakni mansyah Nabi SAW. Setiap daripada mereka faham mereka bertindak tanpa disuruh oleh Nabi SAW. Kerana mereka tahu apa yang Nabi nak. Apabila peperangan Tabuk meletus, Nabi SAW membuat kerahan bantuan berbentuk kebendaan, wang, makanan. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah membawa semua apa yang ada di rumah dan diserahkan kepada Nabi SAW. Dan dalam keadaan ini, apa Nabi tanya? Nabi tanya, apa yang kamu tinggalkan di rumah? Jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku tinggalkan Allah dan Rasul kepada mereka. Dan tidak pula datang Nabi SAW kata, ngapa buat macam tu? Kamu ni tak faham ke? Tak faham ke tanggungjawab nafkah? Tak ada pun. Dan Nabi tanya Umar, apa yang kamu bawa? Setengah daripada harta dia. Bermakna tuan-tuan yang mulia, kita kena faham bahawa usaha dakwah ni tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab untuk segolongan, bukan segolongan yang lain. Setiap orang yang ucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bertanggungjawab atas usaha agama. Bertanggungjawab atas usaha agama. Dan di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda untuk bagi tahu kepada kita, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ana wa man ittaba'ani ay man amana bi. yakni siapa sahaja orang yang beriman dengan aku. Semua bertanggungjawab buat ikut jalan Nabi, yakni ad'u ila Allah, menyeru manusia pada Allah. Setiap orang Islam bertanggungjawab menyeru manusia pada Allah. Seru manusia pada Allah, itulah dia panggil dakwah. Ajak manusia kepada mentaati Allah, itu dia panggil dakwah. Dan sekiranya manusia tinggalkan agama dan dia mau dia berjaya dan dia rasa memadar dengan apa yang ada daripada mata benda dunia, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawma tunsa. Allah telah janjikan kehidupan yang sempit. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang daripada agama disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul memperingatkan kamu tentang kehidupan akhirat, dan kamu berpaling, baginya kehidupan yang sempit. Walaupun kita nampak rumah besar, kereta besar, semua besar, tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ma'isyatan dhanka. Bahkan kalimah itu sendiri tak ada tanafur,
wangka, sempit. Dengar pun dengar sempit. Dengar pun dengar pelik. Betapa indahnya Allah pilih kalimah wangka ini, satu kalimah yang dengar pun dengar pelik. Dengar sempit. Dan Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan di dunia sempit, dan di akhirat Allah akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Sehingga dia akan bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, mengapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta di dunia? Kami dalam keadaan celik. Kami dianggap orang bijak, orang cerdik, orang pandai, banyak pengikut. Begitulah kata Allah, bahawa di dunia dulu datang peringatan kami, datang orang yang menyeru kepada agama. Kamu tak peduli, kamu lupa, kamu lalai, dan hari ini kamu macam itulah dilupakan. Ini kehebatan. Contohnya mulia, Allah dah bagi tahu, siapa yang ada agama dia berjaya, tak ada agama dia gagal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi, kisah Firaun. Dan kehebatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Firaun diakui oleh Musa alaihi salam. Dalam doa Nabi Musa alaihi salam, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Dalam doa pun Musa telah berkata, Musa alaihi salam, wahai Tuhan kami, Engkau telah memberikan, mengurniakan kepada Firaun dan pemuka-pemuka di kalangan kaumnya zinatan, perhiasan, kemegahan, wa amwala, dan harta-harta di dunia, dalam dunia. Allah bagi kepada mereka, tapi apa kesudahan Firaun? Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia. Allah binasakan dia. Qarun datang dengan kehebatan dia. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laytana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin 'azim. Dia telah keluar kepada kaumnya fi zinati, dalam kemegahannya. Keluarnya seorang yang kaya dengan segala kemegahan, kehebatan yang ada. Kemegahan yang sesuai pada zaman tu. Dengan kuda, dengan hamba-hamba sahaya, dengan hamba-hamba sahaya perempuan yang inang-inang pengasuh, dengan pengawalnya, dengan hartanya, dengan pakaiannya. Dan berkata oleh orang-orang yang inginkan kehidupan dunia, dalam hati ada cinta dunia, ada kebesaran makhluk, ya laytalana mithla ma utiya Qarun. Alangkah baiknya, moga-moga kami dapat macam Firaun dapat. Nak jadi macam Qarun, macam Qarun dapat. Nak jadi macam Qarun, banyak harta, banyak kemewahan, keliling melimpah ruah. Innahu ladhu hazzin 'azim. Sesungguhnya dia memperoleh keberuntungan yang besar. Untung dia, banyak benda yang dia dapat. Tapi nabi-nabi, orang yang dapat pengajaran daripada nabi, apa mereka kata? Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Dan berkata oleh orang yang dikurniakan oleh Allah karena ilmu kenabian, bahawa celaka kamu yang berpandangan demikian, yang berpendapat demikian, bahawa kamu suka nak dapat macam mana Qarun dapat. Salah kamu, tak guna kamu. Ganjaran pahala daripada Allah lebih baik bagi orang beriman dan beramal salih. Liman amana wa 'amila shalihan. Wa ma yulqaha illa sabirun. Dan tidak akan mendapati ganjaran pahala ini melainkan orang yang sabar. Sabar tengok segala kenikmatan, tetapi tetap memperhambakan diri pada Allah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kesudahan Qarun? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami benamkan dia dan rumahnya dalam bumi. Itu kesudahan. Tak berjaya walaupun dia ada harta yang banyak.
Firaun dengan angkuh. Dia angkuh. Wadada Firaun fi qaumihi. Qala ya qaumi alaysa mulku Misra. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Telah menyeru Firaun di kalangan kaumnya. Qal ya qaumi, wahai kaumku, alaysa li mulku Misr? Tidakkah kerajaan Mesir ni bawah jajahan aku? Wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Sungai Nil yang dengannya sumber rezeki kamu, ladang kamu mengalir di bawah jajahan tapak kaki aku, bawah jajahan aku. Tapi akhirnya binasa. Ini keadaan yang kita kena faham. Bahawa dengan adanya mata benda dunia, semata-mata tanpa agama kita akan gagal. Oleh sebab itu datang nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah hantar dengan sifat rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Pengasih, penyayang, nak menyelamatkan umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul yang terasa berat ke atasnya kesusahan kamu. Kita banyak susah, Nabi yang rasa berat. Kita banyak susah, mati tanpa iman, masuk neraka, kekal dalam neraka. Nabi yang menangis, Nabi yang risau, kita relax. Harisun alaikum, yang begitu pamak ke atas kamu untuk dapat hidayah, untuk dapat petunjuk. Bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang-orang mukmin sangat kasih dan sangat sayang. Begitu Nabi yang Allah Ta'ala utuskan kepada kita, supaya dapat menyelamatkan umat ini daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam sepotong hadis riwayat Imam Tirmizi, an Jabir radhiyallahu anhu qala, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ala al-janadibul farash yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna 'anha. Wa ana akhidun bihujazikum wa antum tatafallatuna 'an yadi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tatafallatuna min yadi ila nar. Bahawa perumpamaan aku dan perumpamaan kamu ialah seumpama seorang lelaki yang menyalakan api. Mulalah kupu-kupu kecil dan serangga terbang dan belalang kecil mula terjun dalam api. Kita pasang api tengah padang dan mulalah kupu-kupu kecil dan belalang-belalang kecil mula lompat dalam api. Wa huwa yadhubuhunna, dan dia mula menepis supaya kupu-kupu tadi jangan terjun dalam api, mati terbakar. Dan begitulah perumpamaan bahawa aku memegang dengan pengikat kain kamu. Makna Nabi pegang tu, kita nak lari, Nabi pegang daripada belakang. Pengikat kain pegang kat belakang. Kita nak meronta dan wa antum tatafallatuna min yadi, dan kamu meronta-ronta melepaskan daripada tangan aku untuk terjun dalam api. Ini Nabi umpamakan bahawa umat ini begitu gairah untuk terjun dalam neraka dengan amalan-amalan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi menyelamatkan mereka daripada neraka Allah, memegang mereka, meronta-ronta supaya lepaskan. Macam itulah umat. Pergi jumpa, lari. Pergi pintu depan, lari pintu belakang. Pergi kata tak ada. Tengok nampak kaki. Ini tuan-tuan yang mulia. Sebab apa? Sebab umat ini dia menuju ke arah neraka. Dan Nabi-Nabi diutuskan untuk menyelamatkan mereka. Dan saya dan tuan-tuan sebagai umat Nabi SAW bertanggungjawab, ada tanggungjawab yang sama untuk menyelamatkan diri kita. Nabi maksum, Allah selamatkan dia. Kita ni tak maksum, kita berdosa. Diri kita kena selamat dengan sempurnakan agama dalam diri kita. Dan pada masa yang sama, sebagai tanggungjawab umat Nabi SAW nak selamatkan orang lain daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanggungjawab kita. Dan apabila umat ini berada atas tanggungjawab ini,
Sebagaimana satu kipas, dia berada di atas tanggungjawab dia, berpusing. On saja switch, dia berpusing. Sejuk, kita simpan di atas kepala kita. Bila satu hari kipas tu rosak, tidak berada atas tanggungjawab dia untuk berpusing, bagi angin pada kita, kita angkat dia turun, boleh perbaik, tak boleh perbaik, campak wang. Inilah keadaan umat tuan-tuan yang mulia. Keadaan umat ini, ketika umat ini berada atas tanggungjawab, Allah Subhanahu wa taala telah muliakan mereka. Dan hari ini tuan-tuan yang mulia, oleh kerana umat ini telah meninggalkan tanggungjawab dakwah secara ijtimai, secara menyeluruh, individu kita tak nafikan. Ada di kalangan ulama, ada di kalangan orang perseorangan, ada di kalangan orang yang fikir untuk dakwah, tetapi sebagai satu fikir umat yang ijtimai tidak wujud, menyebabkan umat ini mereka ada segala-galanya tapi diperkotak-katakan oleh batil. Kerana yang zahir daripada apa yang kita ada, kemajuan segi kebendaan, bangunan yang hebat-hebat, dia macam badan saja. Yang menyebabkan badan tu bergerak, mulut tu bertutur, mata tu melihat, bukan mata tu sendiri, bukan mulut tu sendiri, bukan tangan tu sendiri, tapi ruh yang ada dalam hati, dalam badan manusia. Agama ni ruh. Kita boleh ada apa saja kemajuan yang kita nak, kita boleh ada seberapa banyak harta yang kita nak, tapi kalau tidak ada agama, umpama badan yang sihat, sasa, cantik, mata yang cantik, muka yang handsome, tangan yang baik, kaki yang baik, tapi macam mayat. Bila mayat tuan-tuan yang mulia, walaupun mayat seorang raja, walaupun mayat seorang menteri, yang tukang mandi tu tukang kebun je, yang mandikan dia tu seorang buruh saja, tapi dia alih sana, alih sini, angkat duduk, bagi tidur, angkat duduk, tekan perut, keluar najis, mandi, gosok, apa pun dia tak boleh buat. Tuang ayat 9 lagi, Masya Allah. Ambil kain, kosok gigi, cuci telinga, semua buat. Angkat, kafan, balut, apa tak boleh buat, senap je. Macam inilah umat dah jadi tuan-tuan yang mulia. Batin nak pusing, pusing. Nak telangkupkan, telangkupkan. Nak duduk, duduk. Nak tidur, tidur. Tekan perut, keluar najis, tekan. Semua dia buat. Apa tak boleh buat apa? Sebab umat ini cantik semua, tapi roh tak ada. Roh dia ialah agama yang telah keluar daripada umat manusia. Bukan masalah kita ada kuasa tak ada kuasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala janjikan kuasa juga dengan iman dan amal. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Itu janji Allah tuan-tuan yang mulia. Tapi syarat dia bukan iman macam saya, macam tuan-tuan. Iman yang matlub daripada kita, iman macam iman para sahabat radhiyallahu anhum. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Iman yang dituntut, iman yang diminta untuk beriman ialah iman seperti iman para sahabat radhiyallahu anhum. Iman macam mereka, iman yang khalis, iman yang bulat keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan iman ini akan menarik bantuan dan nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh, la yastakhlifannahum, pasti Allah akan menjadikan kamu khalifah di atas muka bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah orang yang sebelum daripada mereka. Itu janji Allah. Janji Allah kita kena sempurna dulu, syarat dan masyurut. Ada syarat, ada masyurut. Tak ada syarat, tak ada masyurut. In tansurullah yansurukum. Mafhumnya apa? Mafhum mukhalifnya, illam tansurullah wa huwa lam yansurkum. Bas, mudah aja. Jika kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Jika kamu tak bantu agama Allah, maknanya Allah tak bantu kamu. In yansurukumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah bantu kamu, siapa boleh kalahkan kamu? Kalau Allah tak bantu, siapa boleh bantu selepas Allah Subhanahu wa taala? Hydrogen bomb, nuclear bomb, itu pun makhluk. Kamu boleh ada sebanyak mana kamu nak ada, Allah tak bersama kamu, kamu tak akan menang. Di Badar, mereka tak ada apa-apa. Pedang pun 2-3 bilah saja. Unta 2-3 ekor.
Datang untuk sekat kafilah perniagaan. Bukan nak perang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah tembungkan mereka dengan tentera bighairi mi'ad. Tanpa persiapan untuk perang. Dengan tentera 1,000 orang lengkap dengan senjata. Lengkap dengan senjata. Allah nak tunjuk bahawa kemenangan orang Islam bukan dengan senjata, tetapi dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man nasrul illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah bantuan itu melainkan daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini perkara yang kita nak faham dan nak fahamkan umat. Ada maksud ni tuan-tuan yang mulia, kita nak ajak sama-sama keluar di jalan Allah. Dan nak keluar ni pun, tashkil ajak keluar ni, siapa suruh tuan-tuan yang mulia? Allah suruh. Tashkil keluar ni, siapa suruh? Allah suruh. Qala Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu, kunu ansar Allah. Wahai yang beriman, jadilah kamu pembantu-pembantu agama Allah. Macam mana nak bantu? Macam mana nak bantu agama Allah? Nak tashkil macam mana? Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ila Allah. Macam itulah tashkil. Siapa sedia nak jadi pembantu agama Allah? Siapa sedia nak keluar dalam Allah? Itu tashkil sabit daripada Al-Quran, tuan-tuan. Man ansari ila Allah. Siapa sedia nak jadi pembantu agama Allah? Tashkil macam Nabi Isa, tashkil hawariyin. Siapa sedia nak jadi pembantu agama Allah? Dan nak korban macam mana nak korban? Macam as-sabiqun al-awwalun al-muhajirin al-ansar. Seperti mana pengorbanan orang-orang yang awal, orang-orang yang terdahulu daripada muhajirin dan ansar. Dan kita walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang mengikut mereka dengan cara yang betul. Nak ikut pengorbanan macam mana? Macam sahabat. Sahabat yang mana? Ansar, muhajirin. Sama ada macam orang ansar ataupun orang muhajirin. Itu pengorbanan yang dituntut. Siapa ikut? Apa natijah dia? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Dan di akhirat Allah janjikan syurga yang kekal mereka di dalamnya untuk selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'azim. Demikian itulah kejayaan yang besar. Insya-Allah tuan-tuan, man ansari ila Allah, qumu masya-Allah. Siapa sedia untuk jadi pembantu Allah? Keluar, bantu agama Allah. Bagi nama tuan-tuan, Masya Allah. Dan asatizah yang belajar agama, Masya Allah, habis belajar setahun. Bagi azam Insya Allah. Mungkin mereka tahun 1, mungkin mereka tahun 3, mungkin tahun 4. Bagi azam Masya Allah. Untuk keluar setahun. Masya Allah. Yang lain 4 bulan, Masya Allah. Masya Allah. Dia bagi nama tuan. Azam. InsyaAllah. Niyatul mu'min khairin min amalih. Niat seorang mu'min lebih baik daripada amal dia. Dari segi mana? Segi ganjaran pahala yang Allah akan bagi. Masya Allah. Karena untuk akhirat kita niat dan kita usaha. Kalau kita mati Allah akan sempurnakan. Satu orang belajar alif bata, niat nak jadi hafiz, usaha. Tiba mati, Allah akan bangunkan bersama hufaz di akhirat nanti. Dan niat dia lebih baik daripada amal. Amal mungkin Masya Allah baik, tapi kadang masuk riak, kosong. Masya Allah. Lagi tuan, Masya Allah. Kita bagi azam. Masya Allah. Masya Allah. Cikgu Abdullah, semoga Allah terima. Masya Allah. Masya Allah. Lagi tuan. Sahabat-sahabat tuan-tuan yang mulia, mereka tashkil untuk keluar jalan Allah begitu mudah. Begitu mudah. Masya Allah. Sehingga mereka begitu sibuk dalam amal, sibuk dalam keluar di jalan Allah, mereka perlu bagi targhib untuk keperluan-keperluan dunia mereka. Sebagaimana kita perlu bagi targhib untuk keluar jalan Allah. Sehingga mereka ibadat mereka. Sehingga satu mafhum hadis Nabi SAW, inna li nafsika 'alaika haqqan wa li 'ainika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu targhib itu bukan untuk saya, hadis itu bukan untuk saya dan tuan-tuan.
Hadis tu ialah Abu Zar radhiyallahu anhu. Abu Zar radhiyallahu anhu. Yang apabila Salman radhiyallahu anhu, Nabi telah persaudarakan di antara mereka berdua. Salman pergi tidur rumah Abu Zar radhiyallahu anhu. Dan bila masa tu hijab belum lagi difardukan, hijab wanita, dia nampak isterinya dalam keadaan kusut masai, tak terurus diri. Dia tanya, apa hal? Dia tanya, kawan kamu dah tak nak dah kat dunia. Jadi dia fahamlah, sibuk dalam ibadat, perempuan-perempuan isteri pun tak peduli. Jadi dah tak peduli, dia pun selekeh. Kemudian apabila dia bagi makan, dia kata, sila makan. Saya tak akan makan, dia kata saya puasa. Saya tak akan makan melainkan awak makan sekali dengan saya. Bila malam nak tidur, ni riwayat Imam Bukhari, tuan-tuan yang mulia. Sahih Bukhari punya. Kemudian dia tidur, nak bangun, dia kata tidur. Nak bangun lagi tidur 3 kali. Kemudian akhir subuh, sekarang bangun, kita sembahyang sama-sama. Oh, mereka sembahyang. Kemudian setelah dia cakap beritahu Nabi SAW, Nabi membenarkan apa yang Salman radhiyallahu anhu kata. Ini hadis ni tuan-tuan yang mulia untuk orang yang dia ni dah lupa dah dunia ni. Nabi bagi targhib untuk slow sikit. Kita ni duk sibuk siang malam bagi-bagi dengan dunia, baca hadis tu terus tinggal langsung agama. Ni tuan-tuan ni mula asbabul wurud untuk hadis pun penting kita tengok baru kita faham hadis tu untuk siapa. Untuk orang yang dia sibuk dengan akhirat sampai isteri pun tak peduli. Malam pun tak tidur, siang puasa, malam ibadat, siang puasa, malam ibadat. Nah, slow sikit. Bagilah hak mata pun ada hak, diri kamu pun ada hak, isteri pun ada hak, tunaikan hak mereka. Ni kita ni masya-Allah. Masya-Allah. Semoga Allah bagi taufik saya tuan-tuan untuk sama-sama kita dapat ambil i'tibar, amalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nema drugog Boga osim Allaha, Muhammed je Božji